Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa khabar? Moga semuanya berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan belajar pelajaran Tauhid tahun 6 bersama Ustazah Rahayu binti Abdul Malik. Masih ingat lagi tak tajuk sebelum ni? Hari tu Ustazah suruh hafal pengertiannya kan? Dah hafal? Alhamdulillah. Bagus bagi yang dah hafal. Hari ini kita masih dalam tajuk perkara-perkara sam'iyat. Sebelum kita belajar, mari kita hafal sama-sama pengertian sam'iyat. Pengertian sam'iyat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk hari ini, mari kita lihat contoh-contoh perkara sam'iyat. Contoh perkara sam'iyat yang pertama ialah pahala. Pengertian pahala ialah balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara kejahatan yang diharamkan oleh syarak. Firman Allah Ta'ala surah Ar-Rahman ayat 60. Maksudnya, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Kata kunci untuk pahala ialah balasan baik. Dalam ringkasnya, kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggal apa yang Allah larang. Maka Allah akan beri balasan kepada kita iaitu pahala. Tapi kita nampak ke apa itu pahala? Takkan. Itu sebab ia dipanggil sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang ghaib. Contoh perkara sam'iyat yang kedua ialah dosa. Pengertian dosa ialah balasan buruk bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara maksiat yang diharamkan oleh syarak ataupun meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syarak. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 40 maksudnya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Kata kunci untuk dosa ialah balasan buruk. Dosa tadi ialah lawan kepada pahala. Artinya, dosa dia melakukan perkara-perkara yang Allah larang dan dia tinggalkan perkara-perkara yang Allah suruh. Mari kita lihat contoh-contoh pahala, iaitu balasan baik. 1. Menunaikan solat. 2. Berpuasa. 3. Membayar zakat. 4. Memberi sedekah. 5. Membaca Al-Quran. 6. Menolong orang lain. Seterusnya, mari kita lihat contoh dosa atau balasan buruk. 1. Meninggalkan solat. 2. Tidak berpuasa. 3. Minum arak. 4. Berzina. 5. Mencuri. 6. Menipu. Setiap dari kita ada malaikat yang akan mencatat perbuatan baik atau buruk, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Maka, setiap apa yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah, akan dihitung di akhirat nanti. Contoh perkara sam'iyat yang ketiga ialah alam barzah. Pengertian alam barzah ialah satu alam lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat dan mereka yang kufur akan mendapat azab.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Maksudnya, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, masakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula, iaitu hari kiamat. Kata kunci untuk alam barzah ialah satu alam lain. Alam barzah atau alam kubur menempatkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat kubur, iaitu 1. Diluaskan kuburnya. 2. Diterangkan kuburnya. Manakala orang yang kufur akan mendapat azab kubur, iaitu 1. Himpitan kubur terhadap mayat. 2. Pukulan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Mari kita lihat contoh perkara sam'iyat yang keempat, iaitu mahsyar. Pengertian mahsyar ialah tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup daripada awal hingga ke akhir zaman untuk dihisap segala amalan mereka. Diputuskan hukuman seterusnya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Firman Allah SWT dalam surah Qaf ayat 44. Maksudnya, pada hari bumi terbelah-belah untuk mereka segera keluar daripadanya, perbuatan membangkitkan dan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Kata kunci untuk mahsyar ialah tempat berhimpun, iaitu tempat yang menempatkan sangat ramai orang atau makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga ke akhir zaman. Dan digambarkan keadaan ketika itu matahari sejengkal daripada kepala. Panas kan? Kemudian mereka akan dihisap segala amalan dan diputuskan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah harap kamu faham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Sentiasalah melakukan perbuatan yang baik dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah, Allah akan beri ganjaran yang baik. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.